Pendengar Ria 897-128 pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar Ria 897. Tak kira anda dari Malaysia, anda penduduk Singapura, Brunei, Indonesia, anda merupakan pendengar stesen Radio Ria 897. Terima kasih kerana memilih hiburan di stesen ini. Ya, tak tempat lain anda carilah sebab sekarang ni dengan ada zaman teknologi canggih, nak dengar radio mana senang. Satu picit dapat dengar stesen anda nak dengar. Jadi, terima kasih kerana memilih kami. Ya, akan saya sentuh kisah bersama dengan seorang penggali kubur, Encik Ahmad Jufri namanya, yang pernah, beliau pernah berkhidmat sebagai seorang penggali kubur dan kemudian apabila beliau dapat tawaran sebab dia kata sini dapat tawaran, saya ingatkan tawaran apalah, tawaran daripada penggali kubur ni kerjanya juga merupakan pembuat dapur-dapur. Dan bagi anda yang tak tahu, kalau dapur tu kita tahulah dapur rumah, tapi yang ini disebut dua kali dapur-dapur tu merupakan kubur lah, kubur yang disiapkan ada yang ada kayu, ada siap dengan batu-batu mozaik dengan tile. Ada juga yang macam-macam bentuk lah. Jadi kubur yang di bahagian atas tu lah dipanggil dapur-dapur. Sebab ada yang bertanya, kisi dapur-dapur tu apa? Jadi akan saya sentuh kisah daripada Encik Ahmad Jufri, pengalaman beliau bertahun-tahun berkhidmat, dan sebenarnya sepanjang bertahun-tahun tu dia tak pernah pun kena gangguan. Tapi cuma sekali saja pernah sesuatu yang berlaku, dan kenapa ia berlaku akan saya beritahu anda sebentar nanti. Pendengar Ria 897, kisah ingin saya bacakan kiriman email dari seorang pendengar, Ahmad Jufri. Bertahun dia berkhidmat, bertugas sebagai seorang penggali kubur. Dan kisah pengalaman bertahun itu katanya, memang saya sebenarnya kisahnya dalam 3,5 muka surat. Semalam saya katakan, saya dah faham dan ini saya bacakan apa yang saya faham tentang kisahnya. Jadi beliau ni dah berkhidmat sebagai seorang penggali kubur. Bertugaslah, itu kerjanya. Korek kubur, gali kubur. Dan bertahun lamanya. Pelbagai pengalaman-pengalaman yang berlaku ketika dia bertugas. Tetapi perkara itu semua dianggap sebagai satu perkara yang biasa. Mungkin malam hari kadang-kadang terdengar bunyi burung hantu. Ya, malam hari terdengar bunyi sesuatu terbau dan sebagainya. Memang berlaku. Katanya memang. Kalau awak bekerja di tapak tanah perkuburan dan awak lakukan kerja seorang diri, mesti akan terjadinya perkara-perkara yang disebutkan saya tadilah. Sekali lagi, tengah malam, kata Encik Jufri lah, saya gunakan nama ringkas. Tengah malam Encik Jufri kata, kalau sedang saya buat dapur-dapur, tapi sebelum tu kenapa agaknya anda tanya, kenapa buat dapur-dapur malam-malam ni? Kenapa tak buat pagi? Jadi dia jelaskan dalam kiriman emailnya juga, katanya kita suka membuat dapur-dapur di waktu malam, gali kubur waktu malam, sebab kalau waktu petang tengah hari memang panas tak tahan. Dan kita ada kota, satu hari kena buat 3-4 dapur-dapur. Kalau tidak, habis, nanti orang akan marah. Jadi inilah sebab itu dilakukan kerja ini kadang-kadang seorang diri. Dan sebenarnya apa yang berlaku, bila majikannya yang membayar beliau lah untuk buat dapur-dapur ni tidak bersama dengan dia sebab bercuti balik kampung, jadi dia terpaksa buat seorang diri. Dan setiap malam itulah dia akan ada sajalah merasa meremang bulu roma. Ini saya ceritakan dululah pengalamannya. Meremang bulu roma. Kadang-kadang terdengar bunyi burung hantu. Bukan sekali, banyak kali. Antara juga terbau. Bau wangian. Bau wangian. Bunga-bunga yang menyeramkan. Kalau saya sebut, mesti ramai tahu apakah antara bauan-bauan bunga yang menyeramkan. Juga katanya di sini, selain dari itu juga dikatakan terdengar suara, kadang-kala macam suara kita dengar ni, katanya bila saya tengah buat dapur-dapur ni, sayu. Tolong. Saya dengar, kata Encik Ahmad Jufri. Jadi bagaimana pendengar Ria 897? Sebenarnya apa? Jadi pengalaman yang banyak tu, gangguan kecil-kecilan lah saya sifatkan. Apa yang buat Encik Jufri nak kongsi pengalaman beliau kepada kami dalam rancangan Misteri Jam 12. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Selamat tengah malam. Kita teruskan dengan kisah daripada Encik Ahmad Jufri. Kisah yang saya ringkaskan. Dari banyak pengalaman gangguan yang beliau alami bertahun-tahun kerja sebagai penggali kubur, ada satu gangguan yang dia tak dapat lupakan. Waktu itu sedang saya membuat dapur.
seorang wanita. Kisi, dapur-dapur yang saya buat seorang wanita ini lain dari dapur-dapur yang lain. Apa sebenarnya kelainannya? Waktu saya nak buat dapur-dapur ini, datang seorang lelaki tua bersama dengan keluarga wanita ini. Dia datang pada saya, "Kamu Ahmad Jufri ke?" Saya. "Kamu yang akan buat dapur-dapur ni, Ya. Bila kamu akan buat?" "Malam esok." "Bagus. Kamu ambil barang ni. Kamu pakai. Ingat, Wak nak kamu pakai barang ni bila kamu buat dapur-dapur untuk kubur yang ini." Dia sebutkanlah nama orangnya, saya tak nak sebutkan sebab orang tu dah meninggal dunia. Tak baik kita mengaibkan orang. Jadi, kata Encik Ahmad Jufri, "Kisi, saya terima, Kisi. Ingat ya, kalau kamu buat dapur-dapur ini, esok malam kena pakai barang ini. Jangan lepaskan dari genggaman tangan. Ikatlah dekat pergelangan tangan." Saya terus rasa lain macam. Jadi majikan saya tidak ada di Singapura, Kisi. Mereka, suami isteri, semua bercuti. Jadi saya kata, okeylah, baiklah. Ayah kepada budak ni, saya tak pastilah, datang kepada saya, salam. Terima kasih. Apa-apa, hati-hati je lah. Saya jadi rungsing, kata Encik Ahmad Jufri. Mereka pulang. Sepanjang petang tu saya nak buat dapur-dapur tak boleh, Kisi. Dah fikiran melalut. Jadi pada hari itu saya berhenti. Pukul 8 malam saya dah mula berhenti. Dah tak buat kerja lagi. Lazimnya saya mula membuat dapur-dapur sekitar pukul 6 petang. 6 petang sampai pukul 3 pagi saya akan balik. Dan sambung esok hari. Jadi pendengar Ria 897. Malam tu tak sampai pukul 3 pagi, pukul 8. 2 jam saja berada dekat kawasan tu, dia dah tak tahan. Katanya Ahmad Jufri, saya pulang ke rumah. Bila saya pulang, saya tidur, saya mimpi. Untuk satu malam tu, Kisi. Mimpi datang seorang tua. Seolah-olah, seorang lelaki tua tu seolah-olah memberi saya sesuatu. Tapi saya tak ambil dalam tidur saya. Keesokan harinya, saya keluar rumah macam biasa. Selepas waktu asar, saya pergi makan. Dalam perjalanan tu, saya pergi makan. Kemudian saya pergi ke tanah perkuburan. Pusara Aman. Waktu tu Pusara Aman, Kisi. Pusara Abadi belum lagi ada. Rakan MG12. Ahmad Jufri kata, saya pun mula membuat dapur-dapur sipulan binti sipulan dengan ada barang yang saya lilitkan dekat tangan saya. Jadi ada satu kali ni, sekitar pukul 10 lebih malam, memanglah kubur saya seorang diri sunyi sepi, Kisi. Apa yang berlaku pendengar Ria 897 FM? Kata Ahmad Jufri, sedang saya letak sinin, buat betulkan dapur-dapur, tangan saya ni rasa tak selesa. Jadi benda tu saya ikat dengan getah, saya buka dan taruh tepi. Bila saya taruh tepi, saya tak teringat akan semalam nasihat yang saya terima daripada seorang wak, supaya kalau nak buat kubur ini, dapur-dapur pada kubur sipulan binti sipulan kena pakai. Tapi saya letak tepi, Kisi. Pendengar Ria 897. Entah macam mana, kata Ahmad Jufri, saya terdengar sesuatu. Pertama kalinya, Kisi. Saya pernah dengar, katanya, bunyi burung hantu. Saya pernah dengar suara macam halus orang minta tolong. Saya pernah dengar bunyi anjing menyalak, bau bunga dan sebagainya. Tapi malam itu pertama kalinya. Kisi dan pendengar Ria 897, saya terdengar suara perempuan menangis terisak-isak di tapak tanah perkuburan. Kata Ahmad Jufri bila saya toleh ke belakang. Bila saya toleh ke belakang, suara tu sebenarnya jauh. Tapi saya boleh dengar, Kisi. Saya toleh belakang tengok. Mata saya tengok kiri kanan, kata Encik Ahmad Jufri. Tapi tak nampak pun orang. Tapi dengar, Kisi, suara tu jauh sangat.
Alangkah terperanjatnya dari saya toleh belakang, saya toleh depan balik. Nak terus buat kerja saya. Kisi, depan saya Kisi. Depan saya duduknya seorang wanita sedang tengok lantai. Saya terperanjat sampaikan saya ni waktu itu sedang duduk di atas batu kecil sampai saya jatuh ke belakang. Tercungap-cungap nafas saya dibuatnya. Pendengar Ria 897, dia terus bersuara, suara yang menakutkan. Saya tak pasti sebab Encik Ahmad Jufri tidak menyatakan suara menakutkan macam mana. Tapi suara yang menyeramkan. Saya tak tahu sebenarnya apa yang dia nak. Kemudian, lepas satu, saya pejam mata, saya baca dan baca. Buka mata Kisi, ada 3-4 perempuan duduk Kisi depan kubur yang sama. Dipendekkan cerita, kata Encik Ahmad Jufri dalam kiriman email beliau, malam tu saya tinggalkan kubur macam tu saja. Saya menuju ke arah motosikal, pakai helmet, dengan tangan saya penuh dengan tanah. Saya tunggang motosikal dan tinggalkan tanah perkuburan. Ya Allah Kisi, sempat sebelum saya keluar kubur, saya toleh belakang. Benda tu dah tak ada. Tapi sebelum saya tinggalkan, kali terakhir saya nampak, dari satu, dia beranak begitu ramai. Akhirnya, saya berjumpa dengan kedua orang tua yang telah pun mengupah saya untuk membuat kubur. Saya sangkakan itu adalah kubur anaknya. Tapi rupa-rupanya bukan Kisi. Kubur yang saya buat adalah sebuah kubur bomo yang handal di Singapura. Kalau Kisi sebutkan namanya, ramai pernah mendapatkan khidmat dari bomo ini. Nama samaran dia sebagai Mak Hitam. Yang saya pakai gelang di tangan, membantu saya supaya makhluk itu tidak mengganggu saya. Wak yang datang serahkan kalung itu kepada saya merupakan suami kepada Mak Hitam. Yang dikatakan suaminya tak boleh mengawal isteri yang dah terpisung jauh sangat-sangat. Itulah peristiwa pengalaman yang paling menyeramkan. Sampaikan saya nak buat kubur tu, saya terpaksa panggil 2-3 kawan untuk sama-sama membantu saya. Terima kasih, Kisi. Dan selamat tengah malam. Every night I'm suffering. Okey, kita akan teruskan. Terperanjat saya tadi. Boleh... saya sebenarnya ada tapis boleh tapis. Ayolah, boleh cakap pula. Tak apalah. Yang penting ingat, saya harus ingatkan diri saya pada anda semua. Rancangan MJ12 ini hanya satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengisahkan kebenarannya. Dan saudara, para pendengar Ria 897, anda boleh hubungi saya sekarang di 669-11897. Hai, macam mana lah boleh tercakap pula. Babe, ini kadang-kadang perasaan saya seorang-seorang bawah tanah ni. Kalau macam tu, tiba-tiba macam terbang dulu rumah ni. Tak apalah, mungkin sejuk agaknya. Dan kita akan teruskan. Ramai yang suka dengan kisah tadi. Ada yang kata, wah Kisi, abang tu hati dia keras bang. Kisi daripada Rina kata, boleh dia bertugas seorang-seorang malam-malam buat dapur-dapur. Itulah, saya pun tak tahulah. Ayolah, kiriman pendengar kita. Yang kiriman-kiriman yang lain daripada siapa ni? Daripada Tini kata, kisah malam ni semua seram Kisi. Nak kisah tadi penggali kubur tu memang cukup menyeramkan. Nak pula dia buat kerja sorang-sorang dekat kubur. Kadang-kadang memang ada orang ni memang dilahirkan mempunyai satu hati perasaan yang berani dia. Maksimum lah. Betul. Jadi ini orang-orang yang patut kita tabik spring lah. Macam Abang Ahmad Jufri tadi. Tapi sekarang saya tak pasti dia bertugas sebagai penggali kubur atau tidak lah. Tapi perkara ini berlaku beberapa tahun lama agaknya. Pendengar Ria 897 FM. Berikut ini adalah sebuah kisah ingin saya ceritakan. Datangnya kiriman email dari seorang pendengar yang bernama Lat
Dan pengalaman Lat ini, beliau adalah seorang pendengar dari seberang. Kata Lat, apa khabar Kisi? Saya peminat rancangan MG12 dan saya mengenali rancangan Kisi melalui seorang rakan yang pernah bertugas di Singapura. Tapi sebelum tu bila dia beritahu pun saya hanya dengar sekali dua. Dan kemudian terus terpikat dengan rancangan ini apabila saya mengikuti rancangan ini di saluran YouTube. Kali ini saya ingin berkongsi, kata Lat, kisah peristiwa yang berlaku di rumah saya. Pengalaman saya ini Kisi berlaku di rumah saya di zon, siap dengan alamat semua, tak perlulah saya sebutkan. Tapi kampungnya terletak di kawasan mana? Ini berlaku di kawasan rumahnya di Kedah. Saya ni adalah seorang pelajar dari sebuah universiti. Dan pada waktu-waktu cuti yang panjang, saya akan balik kampung. Waktu saya balik kampung itulah ketika kejadian ini berlaku, ibu dengan ayah saya tidak ada. Mereka berdua telah pun pergi menunaikan ibadah haji. Pendengar-pendengar Ria 897, kata Lat, jadi bila mereka dah berangkat pergi haji, saya duduk dalam rumah tu seorang diri. Sebabnya apa? Saya ada seorang kakak yang dah berumah tangga, yang dah pun berpindah duduk di bandar di Kuala Lumpur. Bila balik tu, saya seoranglah dalam sebuah rumah kampung yang jarang saya pulang kerana saya sekarang ketika itu berada di universiti dan duduk di sebuah asrama berdekatan dengan uni saya. Jadi kata Lat, waktu malam ketika saya bangun, kerana saya ni suka bangun malam, kadang-kadang lapar nak makan, saya ni jalanlah masuk ke dapur. Sedang saya bancuh air Milo untuk minum dan ambil biskut untuk dicecah, tiba-tiba saya terdengar sesuatu. Bila saya sedang naik tangga dari belakang dapur, dekat tingkap bahagian ruang tamu, ada bunyi ketukan beberapa kali. Saya perhatikan, kemudian tak ada apa-apa benda yang menyusuli ketukan tersebut. Saya pun jalan dan duduk di ruang tamu di atas kerusi. Saya pun hidupkan televisyen dan menontonlah apa-apa cerita yang ditayangkan. Sedang saya duduk sambil cecah biskut makan, saya terdengar lagi bunyi sesuatu yang menakutkan. Pendengar Ria 897, sekarang ini saya ingin anda bayangkan, Lat dalam sebuah rumah kampung, beliau seorang diri, waktu itu 1:00 pagi sedang makan, mungkin di ruang tamu tu ada beberapa tingkap yang terbuka luas. Mungkin rumah Lat jenis yang bawahnya ada kolong. Sebab dikatakan di sini dalam ceritanya, dia naik tangga dari dapur. Mungkin dapur di belakang rumah tu bahagian bawah dan rumahnya bahagian atas. Mungkin macam itulah. Sekarang anda bayangkan, Lat kata sedang dia duduk makan biskut, cecah dengan minuman yang dia bancuh awal tadi. Apa yang berlaku? Sebelum ni saya dengar bunyi ketukan dan ada bunyi-bunyi yang lain dekat tingkap yang sama. Saya dengar Kisi, macam orang beri salam, tapi saya rasa tak mungkin ada makhluk beri salam macam tu. Pendengar Misteri Jam 12. Assalamualaikum. Saya toleh dekat tingkap, meremang bulu rumah saya Kisi. Assalamualaikum. Saya bangun, saya tinggalkan minuman, saya tutup semua tingkap. Kecuali tingkap yang ada bunyi. Dia senyap. Terus saya lari masuk dalam bilik, tutup pintu, tutup tingkap bilik. Sepanjang malam, saya duduk terperangkap dalam bilik. Handset saya, kata beliau di sini, mungkin telefon bimbitnya lah ya. Katanya handset saya tertinggal dekat luar atas meja. Sekarang kalau saya nak keluar, saya kena lalu depan tingkap yang sama. Tak berani Kisi saya nak keluar. Sejak malam tu yang saya kena ganggu, dan malam tu juga ibu dengan bapa saya baru berangkat pergi Tanah Suci. Saya panggillah seorang sahabat saya untuk temankan saya. Malam-malam mendatang sampailah saya balik ke asrama saya.
Terima kasih KC dari pendengar Misteri Jam 12 berasal dari Kedah di Malaysia. Selamat tengah malam KC. Saya akan teruskan dengan kiriman-kiriman SMS anda bertemankan saya KC dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Baik, yang ini kiriman SMS yang saya ingin bacakan datangnya daripada Kak Fauziah. Kata Kak Fauziah, apa khabar KC pendengar Misteri Jam 12? Kakak ni peminat gila, guna perkataan gila, G-I-L-E-R, gila, rancangan Misteri Jam 12. Dan kadang-kala bila hujung minggu tak ada MJ12, kakak akan dengar KC dari YouTube yang akan dimainkanlah daripada iPad anak kakak dan dikeluarkan dari dua speaker sebagai teman kami memancing anak beranak dengan suami. Kata Kak Fauziah. Wah, sampai gitu sekali Dan kami akan carilah hari-hari yang mungkin kakak dengan suami tak dapat dengar kerana tertidur. Jadi kisah ini yang kakak nak ketengahkan apabila kakak memancing dengan suami dan seorang anak gadis kakak. Apa yang berlaku? Sedang kakak mendengar MJ12. Jadi bila memancing ni, suami memancing di tepi pantai. Kemah didirikan jauh dari pantai. Kakak duduk depan kemah, ada bangku. Sementara itu, Misteri Jam 12 berkumandang pada hari Ahad lah, iaitu hari Sabtu malam. Berkumandang tapi bukanlah rancangan live. Ia merupakan rancangan dari saluran YouTube yang kakak dengar. Jadi KC, sedang kakak dengar suami dengan anak gadis kakak berada betul-betul dekat tepi pantai, sedang nak pasang umpan. Jadi awal tadi joran dari lontar, umpan dari lontar masuk ke dalam laut lah untuk tangkap ikan. Suami tarik balik mata kail tu untuk tambahkan mungkin umpan yang dah dimakan oleh ikan. Rakan-rakan MJ12 kata Kak Fauzia, bila KC sedang bercerita, kakak ingat lagi. Tapi bila balik kakak cari ceritanya dah tak ada. Tak tahulah, adakah kakak salah dengar ataupun yang uploadkan kisah itu iaitu, kalau tak silap kakak namanya Sotdot di YouTube, dah pun buat turunkan audio tersebut, kakak tak pasti. Tapi bila cari tak jumpa. Apa yang berlaku? Sedang KC bercerita, apa yang terjadi sama macam situasi yang kakak sedang alami. KC kata anak beranak, anak dengan ayahnya berada di depan sedang memancing. Kebetulan pada ketika itu, anak kakak dengan suami berada di bahagian depan pantai sedang ambil joran nak cucu umpan di dalamnya. Kakak terperanjat. Daripada kakak duduk sedang makan roti sandwich yang disiapkan, kakak terus terhenti. Letak roti tepi, kakak berdiri. Kemudian kakak dengar jelas KC. KC kata, kemudian ibunya rasa tak sedap hati berdiri menuju ke arah suami dan anak yang berada di hadapan KC. Apa yang KC ceritakan selanjutnya menakutkan kakak. Kakak tak buat pun apa KC kata, tapi memang menyeramkan. Kata KC dalam kisah di YouTube, ibunya toleh ke belakang kerana rasa tak sedap hati apabila terperasan di belakang kemah tempat mereka memancing, ternampak susuk tubuh seorang wanita sedang berdiri. Adakah itu satu perkara yang benar ataupun secara kebetulan? Kata Kak Fauzia, waktu itu bila KC bercerita, speaker masih kuat. Kakak tak berani toleh ke belakang, terus ke depan dengan suami. Berdiri dengan suami dengan anak. Mereka dah tambahkan umpan, mereka kembali ke kemah dengan kakak. Pada mulanya tak berani nak mendongak jalan tenang-tenang pasir. Dah sampai depan kemah, tengok anak dengan suami tak ada apa-apa. Mata kakak mula berkeliaran, tengok belakang kemah, tengok tepi kiri kanan. Dah tak ada apa-apa. Kakak terus katanya matikan saluran YouTube di iPad anak kakak dan tanya suami, tak nak dengar lagi? Abang nanti boleh dengar lah. Katanya di sini, bila pulang ke rumah, 2 hari kemudian, iaitu hari Isnin, kakak cari. Bila suami bertugas anak ke sekolah, kakak cari KC. Tarikhnya kakak ingat, tapi tak ada pula KC ceritakan benda yang sama. Memang pelik, tapi benar KC. Terima kasih. Itu dia kisah daripada akak kita. Macam mana boleh kebetulan macam tu sampai gitu sekali? Memang tak tahulah, entah benar atau tidak lah. Baik saudara, silakan 669-11897 669-11897 berkongsi kisah dalam rancangan MJ12. Yang ini satu lagi kisah ringkas ingin saya bacakan. Ini datang daripada
Daripada pendengar kita bernama Muhammad Arif. Beliau berkongsi, kata Muhammad Arif, Assalamualaikum KC, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ni ingin ketengahkan satu peristiwa ketika saya sedang berada dekat luar rumah. Depan rumah saya ada tempat saya untuk lepak. Itu juga tempat saya isap rokok KC. Isteri tidak benarkan saya isap rokok dalam rumah. Jadi saya akan duduk dekat sofa kadang-kadang sambil-sambil tu isap rokok. Dan dekat situlah saya akan nampak orang keluar masuk lift. Dan dekat situ jugalah orang lalu lalang untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi boleh saya gambarkan kepada KC keadaan depan rumah saya ni ada 2 unit rumah, kiri dengan kanan. Di sebelah saya ada 1 unit rumah. Jadi ia berbentuk seperti 4 segi. Dipendekkan cerita, satu hari ini saya tengah duduk, tengah isap rokok. Tiba-tiba saya nampak lift. Pintu lift ni terbuka. Bila pintu lift terbuka, boleh nampak dalam tu ada orang ke tak ada. Jadi sampai dekat tingkat 5 rumah saya ni, pintu lift terbuka. Dan seperti biasa kita akan rasakan, akan ada orang keluar dari lift. Pintu terbuka, tak ada orang keluar. Yang hairan, selalunya hanya selepas mungkin beberapa saat atau minit lah, pintu tu akan tutup balik. Ini saya duduk, selagi saya duduk, saya tenung, pintu lift tu tak tutup KC. Masih terbuka. Jadi lift ni dah sampai tingkat 5, dia terbuka pintunya. Dalam beberapa saat selalu pintu akan tutup, dia akan turun balik tingkat 1, tapi tidak. Jadi lama-kelamaan lampu dalam lift tu mati, terpadam dengan sendirinya. Sebabnya ini mungkin antara ciri-ciri untuk selamatkan tenaga lah, kegunaan tenaga. Jadi lampu tu matilah dengan sendirinya. Bila lift tu gelap, saya tengah isap rokok, tengok dalam lift tu, tengok-tengok. Tiba-tiba saya nampak macam ada orang sedang memerhatikan saya daripada dalam lift yang gelap. Saya pun angkat kaki, matikan rokok saya, letak dekat ashtray. Saya masuk dalam rumah, tutup pintu KC. Itu pengalaman yang diceritakan. Betul KC. Saya nampak katanya di sini seperti ada orang sedang memerhatikan saya dalam lift yang gelap dekat tingkat 5 rumah saya. Ada yang kata, KC, seram betul suara Juan tadi KC. Tolonglah KC, jangan putarkan. Dan namanya Misteri Jam 12. Bagaimana? Tak perlukah saya putarkan? Apa pendapat pandangan anda? Okey, kita ke hujung talian. Hello, selamat pagi. Baik, silakan 669-11897. Pemanggil kita yang terakhir pada malam ini dipersilakan 669-11897. Last. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, KC. Siapa bercakap ni? Brother Joe. Brother Joe, panggilan dari mana? Brother Joe dari utara Singapura. Dan pengalaman saya anda? Saya baru habis balik bekerja sebagai Grabcar. Wah, ini pengalaman anda ada kaitan dengan pekerjaan? Sedang bertugas? Tidak. Tidak, tapi kejadian waktu saya tinggal di Punggol dulu. Punggol waktu tu, masa tu tahun 2000. Oh, itu lama tu Tunis. Saya first batch. Wah, tahun 2000 Punggol banyak rumah belum naik pun, masih ada hutan-hutan lagi. Hutan belantara. Kalau durian tu kat hutan-hutan tu besar-besar. Wah. Betul. Jadi ada duduk dekat kawasan Punggol mana lebih tepat lagi? Punggol Central. Punggol Central. Itu dekat dengan rumah Matilda kan? Inilah saya nak cerita pasal Matilda House. Silakan. Pengalamannya silakan. Okey. Ini cuma rekayasa. Apa yang saya nampak mungkin betul atau tidak. Ia sebagai satu mistik. Waktu tu saya dengan kawan-kawan saya, kita meronda dengan 3 orang kawan saya. Hello? Ya, silakan teruskan. Meronda dengan kawan-kawan ni. Merapulah kawan tu lalu depan blok saya tu. Time tu tengah lapang. Time tu Punggol Central lapang. Tak ada satu building pun. Masih lapang tu. Yang ada tengah-tengah tu Matilda House. Itu bus interchange belum ada Ada, bus interchange ada. Masih kecil lagi lah, kira belum. Baru dimulakan lah. Okey. Orang masih sikit. Jadi kawan ni pun terlupa. Dia cakap, try kita masuk dalam rumah ni. Betul berani. Waktu tu dah jam 2.30 tau.
dah jam 2:30, boleh lah. Kalau nak cuba kan, masuk lah. Masuk dalam, kita panjat pagar tu kan. Panjat pagar tu lah. Cuma saya cakap, apa-apa jangan lari kan. Takut nanti pasal ada kayu-kayu yang dah rapuh, takut tutup kaki kan. Bahaya kan. Ya ke sih? Jadi, kita masuk. Bila kita dah masuk tu, bilik tidur dia besar tau. Bilik tidur besar tu, kosong. Toilet dah ada pasang. Kali saya nyalakan lah handphone tu. Kan, pakai lampu tu. Nyalakan handphone. Bila saya masuk, pasal dia ke dalam tau. Toilet dia ke dalam. Bila saya toleh ke kanan ke dalam. Kanan ke dalam, saya dah nampak macam alamak yang KC cakap orang tengah tangkung lah. Gitu. Ini masa saya betul tak betul kan. Saya terus jalan lah. Kawan saya belakang saya, dia suluh. Dia dah terkejut, dia lari lah. Saya takut dia, jangan lari, saya tidak lari. Saya takut apa tak, kalau lari nanti kalau saya pijak kayu, pasal ada kayu reput-reput lah Itulah ada dalam kabut. Dalam kabut, muka dah pucat-pucat dia. Pelan-pelan kita keluar tempat tu. Jadi dia tanya saya, kau nampak apa yang kau nampak? Aku cakap dengan kau apa? Kau jangan lari kan. Itulah pengalaman saya tu. Nama Firdaus tu. Betul-betul dia tengah kangkung. Yang saya nampak. Tapi yang kebetulan tu kawan saya nampak. Jadi kita anggap dia sebagai satu mistik je lah. Tak tahu apa benda tu. Terima kasih ya. Yang gaib itulah pengalaman dekat rumah tu. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Kembali. Punggol tahun 2000 memang estet perumahan. Belum lagi banyak bangunan yang didirikan. Masih banyak lagi semak samun hutan-hutan. Ya, seram. Yang ini daripada Syed kata, Kisi, selamat tengah malam. Saya pernah cakap tentang rumah tingkat 9 ni. Rumah saya taklah tinggi sangat, tingkat 3 saja. Waktu tu sekitar 2 lebih pagi, sedang saya nak naik tangga, tiba-tiba dah sampai tingkat 3 rumah saya. Di belakang saya terperanjat, Kisi, bila ada budak ni tiba-tiba tegur saya. Saya pun terkejut. Jadi bila saya pusing, kenapa budak ni cari aku ni? Saya dah takut, Kisi. Rupa-rupanya dia tinggal tingkat 10. Kemudian dia minta tolong. Dia kata, bang, boleh tolong saya tak bang, hantar saya balik? Saya rasa tak sedap hati lah. Jadi saya tengok, dia ni lain macam aja ni. Jadi apa yang berlaku? Saya kata, kenapa awak tak balik? Awak tinggal mana? Jadi rumah saya memang setiap blok saya memang setiap tingkat ada lift. Saya memang balik tak pernah naik lift. Saya suka naik tangga, exercise sikit lah, Kisi. Sampai depan pintu, saya pun kata, tak apalah abang hantar kau depan lift ni. Tak bang, tolong bang, teman saya ni atas bang, tolong bang. Jadi akhirnya bila saya pun saya decide lah, dah buat keputusan hantar dia. Saya letak helmet saya dalam rumah dulu, saya letak beg kerja saya tukarlah dari sepatu kerja, saya tukar slipper. Dia masih tunggu di luar. Saya pun kunci pintu lah. Katanya ibu saya dengan ayah saya masih tidur. Saya pun keluar dan pergi ke lift. Saya tekan dan saya pun ajak berbual, tanya tingkat berapa tinggal. Dia pun sebutlah tingkat 10. Dah berapa lama tinggal sini. Dia kata dia baru pindah. Patutlah saya tak pernah nampak. Jadi bila dalam lift tu dah naik atas, jadi rumahnya adalah rumah yang ketiga. Saya pun kata, dah lah keluar, dah sampai. Tak apa, kau pergi. Aku tengok kau di sini. Budak ni keluar ke si budak ni? Saya rasa umur budak ni dalam 18-19 tahun macam tu lah. Dia keluar dari lift. Setiap tapak dia langkah, dia tengok belakang, tengok saya. Tengok saya tinggalkan dia tak? Kau pergi, aku tengok kat sini. Kata teman kita ni lah. Bila sampai depan rumah, telefon saya pun berbunyi. Tunang saya telefon. Saya pun tengok tunang. Saya pun jawab lah, hello, awak tunggu kejap. Jadi bila saya tengok balik Kisi, terperanjat saya dibuatnya. Budak perempuan tu sedang nak buka pintu rumah tau, Kisi. Apa yang saya lihat, di belakangnya ada 4 perempuan sedang berdiri nak menunggu masuk ke dalam rumah. Saya pun tercakap, astaghfirullahalazim. Tunang saya, hello. Jadi budak tu pun dah masuk dalam. Saya tak berani nak tengok. Saya tutup pintu lift, turun bawah tingkat 3 rumah saya. Meremang bulu rumah saya, Kisi. Tak tahulah ke mana budak ni dah pergi. Sampaikan saya ternampak sesuatu yang paling menyeramkan dalam hidup saya. Tunang saya kena tanya kenapa. Saya terpaksa lah, Kisi. Terpaksa lah tukar cerita. Cakap saya ternampak ada kucing mati dekat kolong blok. Jadi dia tak banyak soal. Sampailah saya depan pintu rumah, saya pun masuk dan saya pun bersihkan diri sampailah keesokan harinya. Terima kasih dan selamat tengah malam daripada pendengar kita. Wah. 4 orang di belakang sedang tunggu nak masuk dalam rumah. Wah, ini kes teruk ni.
Kiriman berikut ini adalah kiriman email yang ingin saya bacakan sementara saya nantikan panggilan anda. Ini dari pengirim kita bernama Budi. Cuma jatuh pula email sekejap. Okey. Budi berkongsi pengalaman. Beliau bertugas sebagai seorang pegawai polis lah, dan katanya polis ni antara tugasan kena buat rondaan pada waktu-waktu tertentu. Dan kejadian ini berlaku, katanya Budi, ketika beliau sedang buat rondaan di multi-story car park. Bila sampai di salah sebuah multi-story car park di Singapura, dia tak nak sebutkan sebab nanti kalau disebutkan nanti kawannya tahu stesen mana dia bertugas ni lah. Tapi di salah sebuah multi-story car park di utara Singapura yang dikongsi sama. Rakam mendengar Ria 897 memandu dari blok ke blok yang lain, ya, kawan saya yang memandu lah, jadi saya duduk di sebelahnya. Bila naik multi-story car park, kalau tak silap saya lantai 4B ataupun 4B, saya terasa sesuatu masuk daripada pintu. Saya nampak dari jauh. Jadi saya kata kepada kawan saya, you wait here, suruh dia tunggulah, merupakan pemandu pada malam itu. Jadi saya keluar sekejap, kawan saya tunggu. Kawan tanya kenapa? Tak, aku tadi nampak ada orang yang mencurigakan dekat masuk tangga ni lah. Dia jalan macam sesuatu yang tak kenal lah. Jadi teman saya pun kata okey lah, dia tunggu. Kemudian saya keluar dari kereta, tolak pintu bertingkat ni lah, multi-story car park ni. Dan bila saya menjenguk saja, betul-betul dekat tepi tangga kedengaran Casey suara budak perempuan menangis. Jadi katanya Budi, bila dah dengar budak ni yang menangis, saya tengok ada orang menangis lah. Saya pun tegur lah budak ni, excuse me ma'am. Saya tanya dia apa dia buat kat sini. Saya tengok ni macam budak Melayu. Jadi saya cakap Melayu lah, apa awak buat kat sini malam-malam, kenapa dengan awak okey tak? Hello, awak okey tak? Jadi saya pun tolak pintu, tarik pintu tu. Saya menjenguk luar, saya panggil kawan saya lah. Kata, bro, come. Kawan saya pun letakkan kenderaannya di tepi tu. Dia keluar dari kereta. Kemudian saya keluar daripada pintu tu sekejap. Kawan saya tanya kenapa? Why? What happened? Saya pun jelas lah. Saya beritahu dia ada budak mungkin usianya 15-16 tahun tengah duduk dekat tangga menangis. Jadi dia tanya saya apa lagi, tak tahu nak berbual lah ni. Jadi saya pun panggil dia. Dan sebenarnya takutlah sorang-sorang nanti boleh kena tuduh kita molest dia dan sebagainya. Sebab tu saya panggil kawan saya masuk, tolak pintu. Mana budak ni? Tengok atas tak ada, tengok bawah tak ada. Jadi saya kata pada kawan saya, okay, you go down, I go up. Saya naik daripada tingkat 4B, naik tingkat 5, pusing sampai dekat rooftop, tak nampak orang. Kawan saya turun bawah, saya walkie dia, tak ada orang juga. Naik atas balik, keluar dari pintu tu, katanya Budi, kawan saya tanya, kau betul tak kau nampak orang? Aku yakin aku nampak perempuan tadi duduk sini. Mana dia hilang? Itulah Casey, takkan sekelip mata budak ni boleh hilang. Jadi bila dalam perjalanan turun ke bawah ni, pusing, tak nampak juga budak perempuan. Tak tahulah, mungkin yang saya nampak tu orang ada buat salah, dia lari dari polis, ataupun mungkin yang saya nampak bukan manusia. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Budi, pegawai polis. Okey, saya akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Ada juga di sini kata, Casey, saya tabik spring lah dengan Kak Sauda, seorang wanita bertugas malam, tak macam abang semalam tu penakut. Nak, tak boleh sebut perkataannya keras penakut nak. Ya, adakah patut suruh Pak Cik untuk buat clocking untuk dia? Dia tahu cukup bulan ambil duit, tolaklah sikit. Marah betul. Ini kiriman dari Amy lah yang katanya, wah Casey, saya respect lah wanita-wanita makcik-makcik yang kerja security ni macam semalam, dan ini Kak Sauda. Dan ada juga saya respect dengan seorang makcik di tempat saya bertugas ni, tapi saya bukanlah security. Makcik ni bertugas security, namanya Kak Jamilah. Dia ada bertugas dengan syarikat ini saya rasa
dah lebih kurang 10 tahun Kisi. Kerja dia permanent malam. Apa tak Kisi? Baik punya. Ini dia Dan macam-macam lah pengalaman kisah yang saya terima. Ada sini daripada Syabi kata salam dari Johor Bahru. Orang Johor Bahru sedang mendengar sekarang ini. Terima kasih. Ada juga saya tanya awal tadi lah, di mana sekarang ini anda berada Ada kata saya dari Malaysia Johor, Lina Balin yang kirimkan message di Facebook saya. Ada yang kata di sini Kak Nurkia, wah sedang masak asam pedas ke apa? Oh salah. Tumis asam pedas Sekarang ni Kak Nurkia berada di England. Ya, 2 darjah Celsius. Sejuk tu Baguslah walaupun England tetap makan asam pedas. Tak masak hotdog hotdog, mashed potato, ialah lamb chop Baik, kita akan terus kembali dengan kisah misteri anda. Terima kasih bagi anda yang sedang memantau siaran ini dan terus bersama Ria 897 FM. Terima kasih bagi yang sedang bersama saya pada malam ini. Ini Siti Maisara Aman pun dari Johor. Terima kasihlah. Ini kita teruskan dengan seorang pemanggil yang terakhir di ujung talian 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. 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 Hai, siapa tu? Natasha sini. Natasha, ada kisah misteri. Silakan, Natasha. Hello. Ya, silakan Natasha dengan kisahnya. Okey. Masa tu berlakunya pada 1999. Masa tu saya dah ajar 6. Then dengan kawan-kawan kita macam main kat satu buah-buahan lah. Dia kat Bukit Panjang exit PKE ada satu buah-buahan. Dia macam buah-buahan lama, kes yang pasirnya type lah. And then on that time saya tahu kita main dalam pukul 5 lebih gitu lah. Then main macam blind mice ke apa benda gitulah. And then saya balik rumah macam biasalah, balik rumah cuci kaki, mandi, makan gebak-gebuk. Habis lepas tu malamnya saya tak boleh tidur ni, macam rasa macam biasa tak sedap badan lah. Habis lepas tu saya punya pula katil single tengah-tengah bilik. And then tengah-tengah bilik. Lepas tu macam saya ada macam musical box lah. Habis sebab saya tahu tidur muka tutup bantal. Habis lepas tu saya macam rasa macam di sudut telinga tu rasa macam asal ada macam dengar musical box gitu lah. Habis terus saya macam tak mungkin saya musical box saya tak, saya tempat katil. Habis musical box saya tempat meja toilet. Habis macam gitu lah. Habis terus macam saya macam dah jantung dah duk. Lepas tu terus macam nak pergi bilik mak ke tak nak nak pergi bilik mak ke. Lepas tu saya macam tak apa tak pergi bilik mak Habis terus macam terai tidur lah. Lepas tu terus macam alih-alih saya rasa macam gelang kaki saya macam berlonceng. Habis tapi saya dapati macam kaki aku macam tak goyang pun. Takkan jam saya jam mesin saya berdiri. Lepas tu terus alih-alih saya macam tak sedap badan. Lebih macam aku transfer tempat tidur. Aku tidur bawah tepi almari. Dia tepi almari kita kan tidur bawah lah, tak tidur katil. Habis macam bantal semua taruh kiri kanan buat place lah. Seluruh saya punya badan semua buat tempat. Habis lepas tu macam tulis sana tulis sini. Lepas tu sekali macam ada satu benda zeluk. Macam terus badan saya jam macam tak boleh bergerak kiri kanan. Habis terus macam saya berpeluh gila-gila lah. Then terus macam tak tahu, saya macam mulut nak buka, nak pekik. Ibu pun macam berat gitu. Habis apa-apa dalam hati saya baca macam saya on that time saya cuma ingat Al-Fatihah, Bismillah. Habis macam terai meronta-ronta gitu lah. Then macam dah gitu terus macam tak tahu, saya rasa like a few minutes tak tahu, saya tak ingat lah berapa minit. And then terus alih-alih saya boleh keluarkan suara terus macam sikit ibu. Dan terus mak saya macam alang kabut masuk bilik macam asal gini. Habis terus macam saya ceritakan from A to Z lah. Saya dengar bunyi gelang kaki lah, dengan musical box saya lah. And then gitulah cili kisah saya.
Wah, terima kasih dengan kisah yang anda kongsikan pada tengah malam ini. Terima kasih ya. Okey, terima kasih. Wah, jadi itu dia gangguan yang dialami oleh pendengar kita. Kata pendengar kita, Casey ada pernah putarkan lagu ataupun nyanyian seperti seorang perempuan menyanyi? Suara nyanyian ni pernah saya dengar ketika saya menginap di salah sebuah resort di Malaysia. Lebih tepat lagi, di resort di kawasan Desaru. Adakah ini maksudkan suara yang ini? Ataupun suara yang dimaksudkan suara ini? Okey, ini kata Hirman, pengalaman saya, Casey, dengan kawan-kawan lah, sekumpulan kawan-kawan lelaki. Kita lebih kurang dalam 4 orang, bercuti di salah sebuah resort di Desaru. Apa yang berlaku, Casey? Apabila saya dengan teman-teman dah pun nak tidur waktu malam, jadi katil ke atas tu adalah katil, kalau tak silap saya, katil queen size. Katil queen size. Tak begitu besar. Paling-paling pun 3 orang boleh tidur lah. 3 orang. Saya tak nak tidur rapat-rapat dengan members. Rasa tak sedap, Casey. Walaupun kita brothers, kata beliau. Saya action. Mereka tidur atas, saya kata, tak apa, korang tidur. Aku tidur kat bawah sofa. Saya pun turun bawah, tidur sorang-sorang dekat sofa. Tengah tidur, Casey. Member kat atas ni. Dengar suara orang menyanyi sama macam sound effect yang Casey putarkan. Jadi pada mulanya, saya ingatkan bunyi suara TV. Sebab saya tidur bawah, televisyen tu dekat bawah. Buka mata tengok, TV off ataupun dimatikan. Bunyi apa pula ni? Bodoh lah. Semakin saya diam, semakin menjadi-jadi, Casey. Yang membuat saya terus tinggalkan ruang tamu dekat bawah, naik atas. Apabila tengah baring, mula dengan suara yang seterusnya berikutnya. Televisyen yang mati itu hidup. Menyala dengan sendirinya. Kemudian, suara kuat macam ada orang tekan butang remote control untuk kuatkan suara. Saya ambil remote control, saya matikan TV. Naik atas, Casey, tolak kawan saya. Tepi. Alah, kau ni kata tadi nak duduk bawah. 4 orang tidur atas katil queen size. Sempit pun sempit lah, Casey. Kekok pun kekok lah, Casey. Itulah pengalaman yang pendek. Terima kasih. Arif berkongsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Arif ingin berkongsi satu pengalaman yang berlaku. Sekiranya ini dari apa yang beliau pelajari lah setelah mendapat gangguan ini berlaku di luar rumah beliau. Saya ni tinggal di kawasan Tampines dan kadang-kala pada waktu malam isteri saya akan beritahu saya dia akan dengar bunyi orang bersiul. Bunyi orang bersiul ataupun whistling di luar rumah kami, itu di kawasan koridor rumah. Dan pernah isteri bertanya kepada jiran sebelah rumah kami, tapi jiran tidak pernah pun terdengar bunyi siulan pada waktu malam. Hanya isteri saya sahaja yang terkena gangguan. Dan agak menakutkanlah. Nak bila saya tidak ada di rumah, saya bertugas shift malam, waktu itulah isteri akan terkena gangguan. Dan katanya di sini bila saya mendapatkan bantuan seorang pakar itu memberitahu kalau hal ini berlaku di luar kawasan luar rumah ni agak sukar untuk dikawal sebabnya dia tidak bolehlah memagar satu blok dahsyat satu blok nak pagar dan dia hanya mengatakan yang dia boleh cuba menghalau dan cuba benda ni dengan harapan benda ni tidak akan datang balik dan akan mengganggulah untuk hari-hari berikutnya. Dan katanya di sini kalau bunyi yang bersiul kadang-kala memang suara manusia lah yang melakukannya. Tapi kalau dah setiap hari antara jam 12 tengah malam sampai pukul 3 pagi dengar orang bersiul tak henti-henti, cepat-cepatlah dapatkan bantuan.
Sebabnya ini adalah gangguan jin yang ingin masuk ke dalam rumah tetapi tidak berjaya. Tak tahulah dari apa jua alasan yang diberikanlah. Mungkin sebab rumah tu sentiasa solat, mengaji, ataupun mungkin dalam rumah tu dah ada penunggu yang lebih kuat di mana dia tak boleh masuk ke dalam. Saya bila bertanya tentang hal penunggu ni, baru saya pelajari setiap rumah, kata beliau, hampir setiap rumah ada penunggu. Penunggu ni adalah seekor jin. Jin ini akan duduk di rumah kita tanpa kita ketahui. Dia tidak akan mengganggu, melainkan yang akan mengganggu kita tu yang dihantar ataupun yang ikut kita pulang dari ke rumah daripada tempat-tempat yang kita kunjungi. Sebab tu setiap kali kita nak balik rumah, kita disuruh beri salam, langkah kaki kanan dan sebagainya lah, membaca doa dan sebagainya. Jadi bila saya tanya pada pakar, katanya setiap rumah ada jin. Jadi bila jin yang dekat luar ni tidak begitu kuat, yang dalam rumah, penunggu dalam rumah ni lebih kuat daripada di luar, dia tak dapat masuk, dia cuma berliga-liga di luar rumah saja. Tapi ada kalanya juga rumah tu tidak dimasuki oleh makhluk jin ataupun anasir-anasir dari luar ni tak boleh masuk ke dalam. Sebab macam biasalah, orang Islam yang solat, sentiasa mengaji, rumah tu sentiasa kedengaran azan berkumandang. Jadi itu antara faktornya. Wah, KC saya nak berkongsi dengan pendengar. Mungkin dalam rumah KC ke, rumah pendengar-pendengar yang sedang mendengar pun ada jin. Saya pun terbabit. Jadi terima kasih kerana berkongsilah. Entah benar ataupun tidak, tapi itulah yang dijelaskan oleh seorang pakar, di mana beliau telah pun mendapatkan khidmat pakar tersebutlah, pakar perubatan. Nama beliau Udin Tampoy. Dan pengalaman Udin Tampoy berkongsi kisah ketika beliau, isteri dan anak-anaknya memandu pergi ke rumah. Dia memandu kenderaannya pergi ke rumah ibunya yang terletak di kawasan mana? Yang terletak di Kelantan. Pengalaman yang cukup menyeramkan ini berlaku ketika berada di Lebuh Raya di Malaysia. Dalam perjalanan tempat yang saya kena, KC percaya ataupun tidak, kata Udin Tampoy, ketika saya memandu pada waktu malam. Saya suka memandu waktu malam, satu, kenderaannya kurang, jadi kemalangan tu kurang berlaku. Dan bila memandu waktu malam tu lebih tenang, sebab panas terik matahari itu tidak begitu memancar ke dalam kenderaan, kata Udin. Bila keluar waktu malam, KC memandu memang cukup sejuk, nyaman dan sunyi sepi. Jalan raya kiri kanan gelap gelita. Saya terkena gangguan ketika saya memandu kenderaan saya di salah sebuah kawasan. Mungkin ada katanya di sini pendengar-pendengar di Singapura pernah dengar nama kawasan ini, di Lebuh Raya, Karak. Para pendengar Ria 897, kata Udin Tampoy, ketika saya memandu di Lebuh Raya berdekatan dengan kawasan Karak, di sana banyak sangat gunung ganang, bukit-bukit yang tinggi-tinggi. Sedang memandu waktu itu, saya rasa mengantuk sedikit. Niat di hati nak berhenti di tempat rehat di hadapan beberapa kilometer. Tapi memang dah terlampau mengantuk dan ia akan membahayakan lagi keadaan saya dengan keluarga. Jadi dari memandu kelajuan 120 km sejam, saya perlahankan kenderaan memandu 100 km sejam. Untuk menghilangkan sedikit rasa mengantuk, saya pun hidupkan sebatang rokok buka tingkap. Anak dengan isteri saya semua sedang nyenyak tidur. 2 orang anak duduk di belakang sedang tidur, isteri saya juga sedang nyenyak tidur. Jadi tidak ada sesiapa yang akan menemani saya untuk menghilangkan rasa mengantuk saya, kata Udin. Dalam perjalanan, bila kenderaan saya dah semakin pelan dan perlahan, saya hidupkan sebatang rokok dan mula hisap rokok untuk hilangkan rasa mengantuk. Pandu punya pandu KC. Saya berada di lorong sebelah kiri. Alangkah terperanjatnya KC apabila saya ternampak ada perempuan di hadapan sedang berdiri di bahu jalan. Tiba-tiba semakin saya menghampiri wanita tersebut, wanita itu setapak melangkah ke depan, berdiri di lorong yang saya nak gunakan untuk bergerak. Bila saya tengok wanita tu dah dekat depan, ini benda berlaku dalam hanya beberapa saat. Para pendengar Ria, kata Udin,
Saya pandu kenderaan saya pada kelajuan 100 km sejam. Wanita di hadapan saya mula langkah setapak depan lorong yang saya gunakan itu dalam beberapa meter saja. Saya nak tekan brek memang tak boleh sebab dah terlambat sangat akan tercampak anak dengan isteri saya. Sebelah kanan pula saya tengok side view mirror ada kereta laju nak potong saya. Saya terpaksa makan sebelah kiri dan hampir-hampir kisi kenderaan saya terbabas masuk ke dalam gaung, kata beliau. Setelah itu, saya hentikan kenderaan saya lebih kurang jaraknya 400 meter daripada wanita berdiri. Isteri saya sampai terbangun sebab terperanjat apabila saya pesongkan kereta saya secara mendadak. Bila saya berhenti, isteri tanya kenapa. Saya tak bercakap. Saya terus keluarkan kepala tengok belakang. Di belakang saya langsung tak ada orang. Saya cari isi wanita ini maksudkan walaupun gelap, banyak kenderaan juga lalu. Setiap kali lalu ada cahaya lampu. Tengok tak nampak satu pun orang yang berdiri di tepi jalan. Saya hampir-hampir kemalangan dengan anak saya di Lebuhraya Utara Selatan dekat kawasan Karak. Isteri tanya kenapa. Saya kata saya mengantuk. Isteri marah. Tapi sebenarnya hakikatnya, kata Encik Udin Tampoy, bukanlah saya mengantuk. Mengantuk awal tadi setelah hampir-hampir kemalangan dengan keluarga. Baru rasa segar. Saya mula memandu dan kali ini mulut saya komat kamit membaca doa kisi. Saya pandu laju sebelah kanan. Pandu dengan harapan selamat sampai. Dengan izin Tuhan, saya sampai Kelantan pada pukul 6 pagi. Itulah pengalaman peristiwa yang tak dapat saya lupakan. Terima kasih dan selamat tengah malam kepada Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Okey, yang ini saya akan baca satu kisah, kemudian saya akan jawab panggilan kalau sempat. Baik, saudara pendengar Ria 897 FM, kita akan mulakan dalam Misteri Jam 12. Ini datang daripada Puan Salma. Beliau menceritakan beliau pernah mana ni? Ini dia. Dalam rumah beliau pernah dia ternampak ada perempuan yang menakutkan. Apabila beliau seorang diri dalam rumah, anaknya tidak balik, mungkin keluar ataupun tidur rumah makcik, tidur rumah nenek. Kau main lampu, Mambang. Tak apalah. Jadi, pendengar Ria 897 FM, apa yang terjadi, kata Puan Salma, bila dia berada dalam rumah, apabila keluarganya tidak ada dalam rumah, dia akan terasa seperti dalam rumahnya ada orang. Pernah beberapa kali. Okey, kita kembali pada kisah Puan Salma. Kalau anda berada di Bigo, anda boleh lihat apa yang berlaku di konti tadi. Mungkin lampu tak tukar lah, maklumlah Mediacorp nak pindah kan. Jadi Puan Salma menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Bila dia dalam rumah seorang diri, dia akan ditemani oleh seorang perempuan. Katanya di sini perempuan ni akan muncul kisi pada waktu malam selepas azan maghrib. Kadang-kadang saya akan rasa meremang, kadang-kadang saya akan rasa dia datanglah. Jadi bila anak tak ada, anak lelaki saya tak ada di rumah, saya ni adalah seorang ibu tunggal, kematian suami. Dan kalau selepas waktu maghrib, selepas saya solat maghrib tu, nanti saya dapat rasakanlah kehadiran makhluk ini, seorang perempuan yang akan datang ke rumah saya. Saya tak pasti dari mana dan kenapa saya menjadi mungkin pilihan, kata Puan Salma. Bila dia datang, ada tanda-tanda. Antaranya tanda-tanda dia datang selalunya selepas maghrib. Yang kedua ni, tanda-tanda yang dia datang, rumah saya akan rasa bahang. Beberapa bahagian rumah lah, bukan satu rumah. Kalau dekat ruang tamu tu ada kipas, nanti saya masuk dekat bilik, bahagian tertentu bilik tu akan rasa bahangnya di dalam rumah. Dan pada mulanya saya ingatkan mungkin tak ada apa-apalah, mungkin ini sekadar gangguan sekali-sekala yang datang tu dia akan keluar. Tapi saya dapati setiap kali anak bujang saya tak ada rumah, dia akan muncul.
Dan ini membuat saya takut, Casey. Ada kalanya saya ni sedang dekat dalam tandas, di tandas dapur lah, tengah nak ambil wuduk. Nanti dia akan bermain dengan lampu tandas saya. Berkelap-kelip lampu tandas. Mula-mula ingatkan lampu rosak, suruh anak bujang lah tukarkan. Anak bujang dah tukar lampu. Kemudian nanti beberapa hari anak bujang saya tidur rumah nenek, rumah makciknya. Nanti lampu di bahagian tandas dapur tu akan berkelap-kelip beberapa kali. Dan kalau saya solat ni pada waktu maghrib, bila dia datang ataupun solat isyak, bila dia datang, nanti waktu saya sedang nak duduk antara dua sujud, saya rasakan macam ada orang tolak dari belakang beberapa kali. Itulah antara perkara yang berlaku dalam rumah. Paling dekat saya pernah nampak apabila saya sedang baring dekat atas katil. Di atas katil tu saya sedang pegang Al-Quran, sambil tu saya baca-baca sebelum tidur. Apa yang berlaku paling dekat dia datang dengan saya apabila saya terperasan di katil saya yang sama. Saya ni tidur di katil king size, bukan queen tapi king size yang lebih kecil sedikit. Saya rasakan tengah baca Al-Quran ni, tiba-tiba sebelah saya rasa macam ada orang baring. Saya toleh, dia sedang tengok muka saya sambil senyum, Casey, menunjukkan senyuman yang sinis. Saya terus pegang Al-Quran, saya terus membaca untuk tenangkan jiwa, dan saya langsung, dengan bangga beliau katakan, langsung tidak terpekik kerana ternampak susuk tubuh yang menakutkan itu. Saya tak pasti dari mana wanita dia datang, tetapi setiap kali anak tak ada, dia datang. Dan dia juga mengatakan dia usianya adalah sekian-sekian, padahal usianya jauh lebih dari apa yang dia kata jauh daripada usia sebenarnya. Terima kasih. Itulah kisah pengalaman yang diceritakan oleh Puan Salma untuk Misteri Jam 12. Baik.